Yang dapat dipakai untuk bersuci seperti kita sebut tadi, perkara bersuci wajib atas kita mengetahui sebagai syarat sah salat. Ya. Alat yang dapat dipakai untuk bersuci, pertama air. Air dapat digunakan untuk mandi wajib, junub, mandi sunat, serta untuk membersihkan hadas dan najis. Mandi wajib ni banyaklah. Mandi wajib kerana junub, mandi wajib kerana haid, mandi junub kerana wiladah, mandi junub juga kerana nifas, ya. Ini termasuk dalam mandi wajib. Mandi wajib. Itu artinya lah. Kemudian yang kedua, batu dan seumpamanya. Batu, seumpama batu ni maknanya boleh pakai tisu. Sekarang moden, kita ada tisu paper. Boleh pakai, Jadi afdalnya kalau mengikut dalam tertib adab, kalau kita ada tisu lah dalam bilik air, kita ada tisu. Sesudah kita buang ni air kecil, istimewa air kecil lah. Air besar ni ada masalah sikit. Air kecil, kalau air besar, dia kena keluar elok, tak kacau ruang dubur. Kalau dia berumur, tak boleh. Kalau jirit, tak boleh pakai. Satu lori punya tisu pun tak boleh. Itu penting. Ini kencing, kita buang sungai kecil lah. Sungai kecil, disuruh pedak dulu dengan tisu, kemudian baru basuh dengan air. Itu lebih afdal. Lebih afdal. Sebab air kencing kita ni, ada kala ketikanya dia ada sedikit berminyak. Dia berminyak, dia dengan air biasa kita nampak bersih, tapi dia masih ada lagi bekasan minyak tu ada. Itu disebab tadi kita eloknya kita pedak dengan tisu, apa-apalah, dan yang boleh kesan kecuali kaca tak boleh. Benda kaca yang tak lekat air, tak boleh lah. Kaca, porselin tak boleh lah. Itu di antaranya. Batu dan benda-benda keras umpamanya dapat digunakan untuk berstinja selain daripada menggunakan air. Ada dua. Itu lebihnya sikit Islam. Yang ketiga, tanah. Tanah atau air yang bercampur tanah. Tanah selut, tanah lumpur, semua tu tanah juga, Tanah atau air yang bercampur tanah ini dapat digunakan untuk membersihkan najis mughalladah, najis berat. Najis yang paling berat lah. Dua je lah najis berat ni, iaitu najis berat yang melibatkan anjing dan babi, yang berasal daripada anjing dan babi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keduanya. Maknanya anak bina anjing babi lah. Kata begitu sedang. Anjing babi, anak bina dia lah. Keturunan dia lah. Kambing yang lahir dari perut babi, kambing itu pun tak boleh. Walaupun rupa kambing. Itu dia lah. Keluar itik daripada perut babi kan. Itik itu pun tak boleh. Itu dikira ada hubung kait dengan anjing dan babi. Tak boleh, itu artinya. Baik. Kemudian apa disebut al-musannif, selain daripada itu, tanah yang bersih debu juga dapat digunakan untuk bertayamum apabila kita ketiadaan air. Penting, atau tidak dapat menggunakan air disebabkan ada sesuatu uzur yang dimerangkan oleh syarak. Jadi kita boleh guna tayamum dengan debu. Debu ni pada hakikatnya dia tidak membahayakan. Kita boleh minum. Sama ada satu jenis penyakit perut. Dia bancuh air tayamum tu minum. Untuk kelegaan perut. Dulu mana ada ubat-ubat orang nak makan. Kalau sakit perut makan apa? Dua, air kapur ataupun air debu. Bukan air tanah, air debu. Debu tayamum tu. Debu daripada busut, khusus busut. Debu tu tanah putih tu. Itu yang kata tadi ni, kalau kita bancuh kita minum untuk perut bagus. Kedua daripada kapur. Kapur tu buat perubatan. Baik. Kemudian habisnya benda-benda yang tajam. Tajam juga pisau, bukan? Makna kata dia tu tajam, macam cabai tu tajam lah kita kata ya. Baik, di sini yang dimaksud dengan benda-benda tajam di sini ialah benda-benda yang tajam zatnya. Bukan tajam daripada fizikal, daripada bentuknya, atau daripada bendanya, tapi dia adalah zat seperti asam. Asam tu tajam, asam Jawa, kapur barus, dan seumpamanya. Taik burung merpati, taik burung merpati itu tajam. Jadi kita guna untuk apa? Benda ini dapat digunakan untuk membersihkan kulit, binatang
supaya ia halal digunakan atau untuk menghilangkan membuang najis yang kuat melekat pada badan atau pakaian kita. Asam kita guna untuk membersihkan benda-benda logam sebagai contohnya ya. Ataupun kita sebut sebagai membuang najis-najis yang ada pada kulit ya, lendir pada kulit, itu kita panggil samak. Itu bahasa samak yang betul ya. Samak ni kita membersihkan kulit. Bukan kena najis babi, anjing. Kita basuh dengan tanah, itu bukan samak, itu bukan samak, namanya sertu. Dalam bahasa Melayu itu bahasa Melayu sertu, S-E-R-T-U. Sertu tu artinya membasuh najis mughaladah. Ya, 6 kali dengan air mutlak, sekali dengan tanah. Itu kita panggil sertu. Jangan guna samak Kita guna samak tak betul. Samak jenuh kulit kita, melecuk. Kita sapu tek borong macam mana? Tek borong merpati, lepas tu kita sapu di atas kulit tu, kita biar dalam 3-4 hari dia akan kering, jemuk dia panas, kemudian kita kikih dengan benda tajam. Itu di antara kaedah kapak bawah itu masuk antara benda yang tajam lah. Baik, itu kata musannif. Kemudian air dan pembahagiannya kita ladu sikit lah, sebab ni semua tuan-tuan dah ladui ya, sebagai semua kita nak peringat, kita nak perinci, kita nak jelaskan je. Ditinjau daripada segi ketiadaannya, air itu dapat digolongkan kepada 5 macam. Ada 5 kumpulan air ya, dalam kaedah perspektif Islam mengikut hukum fiqh ya. Yang pertama air mutlaq, neutral, orang putih kata ya. Yang dikatakan air mutlaq ialah air yang bersih, yakni semata-mata air, dia bersih dan dia boleh bagi bersih yang lain. Ya. Tahir, mutahhir, dia kata tadi, mutahhir, tahir, mutahhir itu dia bersih dan boleh membersihkan. Dikatakan air mutlaq ialah air yang bersih, yakni semata-mata air dan tidak dihubungkan dengan nama-nama tertentu. Kita sebut dia ayak atau ayak, tak sebut lain. Tak bunyi ayak apa? Ayak. Tak bunyi di belakang apa-apa lah. Ayak. Itu air mutlaq. Air yang termasuk ke dalam air mutlaq ini ada 7 jenis. Allah jadikan 7 perkara, 7 ayak ni kita boleh guna sebagai air mutlaq. Pertama, air hujan. Kedua, air sungai. Ketiga, air laut. Yang keempat, air mata air. Kelima, air telaga. Yang keenam, air embun. Mak Kilau mandi air embun. Tok Pramu mandi air embun. Apa nama pejuang-pejuang kebangsaan dulu. Ya. Air telaga, air embun, air salji. Ais salji ya. Jadi 7 golongan air ni kita boleh guna masuk dalam kategori air mutlaq atau bertambah ya. Jenis-jenis air yang tersebut ni adalah suci lagi menyucikan. Maksudnya ialah bahawa air itu suci pada dirinya dan juga dapat digunakan untuk bersuci seperti untuk berwuduk, mandi atau istinja. Boleh pakai untuk perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunat dan perkara-perkara harus. Itu artinya air mutlaq. Bila kita berwuduk kena air mutlaq. Tak kena air mutlaq, wuduk itu tidak sah. Itu dia. Itu kita syarat kita kena mengaji bab ni dulu. Setiap kitab fiqh yang bab sembahyang dia akan mula dengan bab ni semua. Kedua, air mutanajis. Mutanajis ni air yang kena najis, dihukum najis. Yang dikatakan air mutanajis ialah air yang terkena najis sedangkan ia kurang daripada 2 qolah. Kullah, Arab kata kullah. Ya, kullatun. Bukan qolah ni bukan satu gebuk daripada simen kan, daripada apa-apa benda ya. Tapi dia merupakan sebagai kaedah bilangan ayak yang mencukupi bagi bersuci. 2 qolah. Walaupun tidak berubah rasa, bau dan warna. Cukup 2 qolah, jatuh sekok tikus dalam tu. Ya, bangkai tikus jatuh. Terapung atas kolam, dalam kolam ayak. Ya. Ayak tu dengan syarat mesti lebih daripada 2 qolah. Ya. Dengan syarat tak ada 3 perkara lah, jangan ada 3. Pertama dia tak berubah dia punya rasa, duk macam tawar tu. Kedua, tidak ada bau. Nampak? Ya.
Ketiga, tidak ada warna, berubah. Dia tukar warna lah. Jadi warna coklat kan, warna perang sikit kan. Ya. Warna putih, kan sikit. Nah. Makna kata pecah perut tu, dia beri kesan kepada perubahan ayat. Jadi kalau ayat tu walaupun lebih daripada 2 kolah, tapi sudah ada 3 perkara ini, berubah dia punya bau, berubah dia punya rasa, berubah dia punya warna, maka air itu dihukum sebagai najis lah. Itu hukum dia ya. Walaupun tidak berubah rasa, bau dan warnanya, tapi kalau tak berubah, duk nampak seketui tekok tikus nanti ya, terapung ya. Kita nak duduk tu, cedok buanglah tikus tu buang. Boleh pakai dah ya. Boleh pakai bersih, memang bersih. Di kajian sains pun kata bersih. Itulah uniknya, lebihnya sikit syariat Islam ni, dan juga sunnah Nabi itu sendiri. Faham ya? Baik. Sebab dalam tu semua ada apa yang kata tadi ini, Nabi ini bawa semuanya yang terbaik, yang terpuji, tidak ada yang cacat, tidak ada yang lemah, tidak ada yang kurang dalam sunnah Nabi. Sebab tu nama Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Muhammad tu banyak pujian. Berasal bernama Allah. Nama Nabi itu berasal bernama Allah. Mahmud. Nama Allah Mahmud. Mahmud ni maknanya kata yang mempunyai kepujian yang tertinggi. Itu Allah. Maka Allah bagi nama tu kepada Rasulullah ya. Mengikut ulama, mengikut apa nama Al-Qadhi Iyad, seorang ulama fiqh, ada ulama hadis, ulama mujtahid, macam Imam Syafi'i juga dia ni alim. Ya. Dia kata Allah telah memberi kepada Nabi kita sebanyak 81 nama. Nama Allah 81 nama Allah bagi kat Nabi. Nampak? Bagi kat Nabi nama tu. Makna kata Nabi layak mendapat nama-nama itu kerana semua ajaran Nabi, sunnah Nabi adalah membawa kepada kebaikan. Tidak ada kecacatan, tidak ada sebarang kerosakan, tidak ada sebarang kesia-siaan ataupun kerugian. Itu lebihnya di kita ya. Dalam urusan. Sebab itu nama itu mesti digandingkan dengan la ilaha illallah. Baru sah ucapan kita syahadah. Nampak tak? Ya. Tak masuk nama tu, syahadah kita tidak sah. Ya, layak. Yang ni kasih amat takdir. Dia tak mengaji ilmu tu. Dia kata tak layak bubuh nama Muhammad dengan nama Allah. Sebab dia makhluk. Dia tak baca lebih jauh, tak mengaji. Kena mengaji lah jauh sikit. Baru kita akan faham. Ya, baik, sambung. Laginya kita mencantumkan di sini, air ini tidak suci dan tidak menyucikan. Maksudnya ya bahawa jenis air ini tidak suci pada dirinya dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Untuk menentukan qadar jumlah air 2 kolah itu dapat digunakan 3 cara. Ini detail sikit ni. 3 cara nak kenal 2 kolah. Kitab-kitab lama dia kata 2 kolah ya sama dengan 500 kati Baghdad. Allah, nak cari kati di mana? Lah di Malaysia nak cari kati tak jumpa dah. Anak-anak kita tak kenal kati dah Sekolah tak belajar kati tidak ada. Dengan ukuran tin minyak tanah. Orang pakai tin minyak tanah, dia tak ada pengukur, tak ada meter, tak ada apa. Dengan menggunakan ukuran ini, air 2 kolah itu sama dengan 9/2/3 tin minyak gas. Tin minyak gas tu, dia kata sama dengan 9/2/3. 9 tin 2/3. Masuk yang ke-10 tu 2/3 sajalah. Ya. Mengikut setengah ulama, daripada setengah ulama belah utara ni, dia kata 12 tin minyak gas. Selang 12 lebih lah. Baik, lebih baiklah 12 tin minyak gas. Pergi cari 12 tin minyak gas, tuang masuk bekas tu, bekas tu 2 kolah. Okey, bukan pergi ambil steam minyak gas dah. Ukuran dia, ukuran. Dengan timbangan, kalau menggunakan ukuran timbangan, ini moden. Makna ayat 2 kolah sama berat dengan 162.72 kg. Detail. Ini orang moden ni. Cucu kita, anak kita tanya kita 2 kolah tu apa? Nampak itu dia lah. 162.72 kg. Hebat. Standard Dengan ukuran tempat. Dengan tempat ni, dengan 4 tempat tadi ni, dia kata 1 suku hasta kali 1 suku hasta kali 1 suku hasta. Hasta pula dah.
Nah, tapi cari di mana star ni lah. Baik, kita ambil secara moden. 4 persegi ini sama dengan 2 kolah bila mana tempat berukuran 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Kalau cm pun tak tahu juga, pergi terjun dulu. Nah, itu habis cerita. Boleh? Baik, habis. C. Air musta'mal. Musta'mal ni air yang dah dipakai. Makna musta'mal tu dalam bahasa Arab sudah diguna pakai. Ya. Tidak nah. Ya, kursi meja yang dah pakai kita nak dia musta'mal. Ya. Wa hadhi kursi musta'mal. Kursi ni dah dipakai. Apa? Tidak. Nanti kita guna lagu tu lah. Ya, yang dikata air musta'mal ialah air yang telah digunakan sedangkan ia kurang daripada kolah. Guna untuk apa? Guna bagi yang wajib. Air tu kita guna dah untuk yang wajib. Kita guna untuk ambil uduk dah. Bekas air uduk tu. Yang mana bekas tangan kita air uduk yang kurang daripada kolah tu. Yang kita guna tadi asalnya dia air mutlak dalam satu besen dah katanya, ya. Kita pergi celup tangan, basuh muka semua dalam tu. Mana ada air tu dah jadi air musta'mal. Tidak boleh diguna pakai lagi untuk tujuan bersuci secara Islam. Uduk, uduk, mandi tak boleh. Bersih istijak tak boleh. Maka sedang kurang daripada kolah, maka air ini suci tetapi tidak mensucikan. Dia bersih tapi tak boleh ambil uduk aja biasanya. Maksudnya ialah bahawa air jenis ini suci pada dirinya. Nampak jernih elok ya. Tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi sebahagian ulama fiqh seperti Imam Malik, mazhab Maliki yang banyak diamal di Mesir sekarang. Ya, kalau di Mekah ni ada bahagian-bahagian lah. Di Misfalah, satu daerah di Mekah ni, itu banyak orang-orang Mesir. Kalau dia orang berjalan kadang bawa anjing. Dia bawa anjing berjalan. Dia mazhab Maliki. Ya, kalau kita pergi di mana di Mina, ya, di Aziziyah, ya, kita berjalan di Pekan Aziziyah itu moden, nampak orang Arab pakai serok pendek, pakai serok pendek bawa anjing berjalan, jangan pergi tegur. Itu orang Mesir, orang Maliki boleh pakai serok pendek, boleh tu kita Syafi'i, Hanbali, Hanafi lagi tak boleh. Baik, maka tu dia kata tadi ni mengikut mazhab Maliki bahawa air yang telah digunakan itu walaupun kurang daripada kolah tidak menghilangkan taraf kesuciannya. Air itu masih dapat digunakan untuk berwuduk, lain-lain penggunaan untuk tujuan ibadah. Itu dia. Manakala Imam Abu Hanifah pula mengatakan jenis air ini tidak dapat digunakan untuk tujuan ibadat, tapi masih suci untuk diminum dan seumpamanya. Syafi'i mengatakan itu juga. Air musta'mal ni kita boleh guna lah. Nak masak, nak buat air teh apa boleh. Nak basuh baju boleh kan. Ya, boleh. Baju-baju kita yang tak ada najis lah, baju biasa lah nah. Kita tak yakin ada najis, kalau najis tak boleh. Ya, itu dia. Baik. Mazhab Hanafi lagi luas. Air teh boleh ambil sembahyang. Air teh, air kopi apa dah, air jus apa ambil. Saat ni tengok semut kebun dah. Itu mazhab Hanafi ya. Bagi tahu paling luas dia punya dia punya keluasan, dia boleh guna ayat musta'mal ni. Itu ya. Habis. Kemudian air makruh. Air makruh ni ayat yang boleh pakai, tapi kita pakai tak dapat pahala. Itu dia boleh pakai. Yang dikatakan air makruh ialah air yang tertegah menggunakannya tetapi ia sah untuk digunakan. Air yang tergolong kepada najis jenis ini, tergolong kepada jenis ini, air yang terjemuk di panas matahari di negeri yang panas. Itu dia tambah, kena tambah sikit. Ya, panas matahari di negeri panas macam Malaysia. Kalau England tak. England bukan negeri panas. Kalau berlaku di England boleh pakai. Dia tak jadi makruh. Terjemuk waktu panas lah di England ni. Air yang terjemuk dalam bekas yang kena tawakal macam besi, tembaga, ya, aluminium apa semua tu, dia ada kena tawakal. Dia boleh beri kesan air tu dia kena panasan. Tapi kalau negara sejuk tak jadi. Negara panas saja jadi. Negara panas kalau air dalam bendang dah lah, bendang bukan logam
Ayak dalam bendang, musim panas itu. Ayak bendang, ambil ayak bendang, ambil semayang. Ya. Dia tidak makruh, walaupun dia panas. Karena dia tidak menolong tawakal. Dia panas, kena panas, tapi dia tidak ada dalam bekas yang boleh memberi tawakal. Tawakal maknanya beri kesan kepada besar. Maknanya kita kesan besi, kesan tembaga, akan ada dalam ayak. Sekarang ni kita tahu yang paling terbodoh sekali ayak-ayak dalam plastik. Jangan kita biar dalam kereta panas-panas, di panas kan. Apa hasilnya? Boleh kena apa? Kanser, nampak? Betul tak? Banyak kena kanser sebab minum ayak-ayak yang terjebak di panas, yang duduk dalam bekas macam plastik. Itu di antaranya lah, yang moden yang kita boleh kesan ya. Jadi kita baru kena masuk tu sama plastik tu. Itu antaranya kesan panas ya. Jadi kata Nabi, ayak makruh ni, air yang tergolong kerajaan ini, air tercebok di panah dan ia terletak di tempat yang boleh berkarat. Nampak tak? Air ini boleh digunakan bersuci, berwuduk atau mandi, dihukumkan makruh kerana dia khawatirkan dapat mendatangkan penyakit kulit, penyakit sopak. Penyakit sopak ataupun eczema, penyakit kulit umum kecuali bila ia telah sejuk semula. Dia sejuk, dia boleh pakai lah. Ayak keluar daripada heater je lah. Heater, air panas. Sama. Dia keluar daripada besi, nampak? Dia keluar daripada logam besi, pipe besi, dia keluar. Panas, jadi kita kena guna heater, jangan guna terlalu panas lah. Jangan terlalu panas lah. Pada boleh pakai insya-Allah. Baik. Ayak masak aja lah, ayak kita masak. Sopalah kalau panas saja jawabnya. Itu artinya lah. Air dikatakan kemudian air mutaghayyir. Mutaghayyir ni yang dikatakan air mutaghayyir ialah air yang telah berubah salah satu sifatnya, rasa, bau dan warna. Dan perubahan itu terjadi bukan kerana benda-benda najis. Perubahan yang menyebabkan air tergolong kepada jenis mutaghayyir, pertama berubah salah satu sifatnya kerana bercampur dengan benda-benda lain. Dia panggil juga air muqayyad, dia panggil juga air muqayyad. Itu dah ya, iaitu bercampur dengan kopi, teh, susu. Orang kita buat itulah. Ayak teh, ayak Milo, ayak kopi, ayak susu. Apa semua tu dah ada nama kan, dia muqayyad. Air teh, ayak muqayyad kerana ada teh. Air muqayyad kerana ada susu. Air muqayyad kerana ada gula. Air muqayyad ya. Seperti teh, susu, kopi, nila sebagainya, air ini sebut juga dengan air muqayyad. Nampak ya? Atau air dihubungkan namanya dengan benda yang mencampurinya. Yang itu kita sendiri ubahkan nama air, ubah sifat air. Air ini suci pada diri tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci lah. Sebab ada mudarat, ada benda-benda ni kerana bercampur ni boleh beri kesan kepada kulit kita lah. Secara lahiriah pun kita boleh nampak perbezaan dia. Baik. Kemudian ayat telaga atau ayat kolam. Ayat telaga ni bukan masuk ayat mutlak tadi. Ayat telaga atau ayat kolam, kita akan baca sifat dia yang telah berubah. Ya. Salah satu sifat dengan sebab daun-daun atau bunga-bunga kayu. Yang jatuh ke dalam dia. Ada lily pond ayat bunga apa? Lotus. Atau sebabkan lumpur atau tanah yang ada sekelilingnya, ayak tanah. Ayak sungai yang kita tengok tu, ayak telaga ni, dia berselut ya. Dia jadi lagu ayak teh. Ayak teh tarik. Warna itu kan. Itu kita boleh guna pakai, dia bersih. Bersih lah. Tinggal lagi saat ni, habis-habis kita ambil uduk, kering dia gebu sikit, nampak lah. Nampak gebu sikit lah. Tu lah. Orang putih ke orang hitam tak kira gebu dia gebu lain ni. Sedang lah. Macam di Papua New Guinea, masyarakat situ macam tu lah ya. Papua New Guinea kan, banyak kan. Masalah peringkat mereka itu jadi ni. Baik. Jadi maknanya disebabkan lumpur atau tanah yang ada sekelilingnya, air suci dirinya dapat digunakan untuk bersuci. Okey. Kadang-kadang kita boring kan, air di pada tanah, boring dia tak cukup dalam, dia akan keluar luar yang sedut. Dia keluar luar yang teh. Itu yang tanah betul-betul. Boleh pakai ya. Tapi itulah ya. Air yang berubah kerana bertakung lama. Lumut. Dalam kolam tu banyak lumut. Berubah nampak air tu nampak sedikit ya, nampak dia bertelau sikit. Kerana lumut begitu banyak ya, boleh digunakan bersuci. Kerap kali kolam-kolam masjid
yang tidak dibasuh, tidak dibuang ayak, tukar ayak, biar berbulan-bulan, bertahun-tahun ayak tu, jadi dia akan berubah dia punya warna lah. Maknanya ini tidak memberikan apa-apa perubahan, boleh guna sebagai bersuci. Baik, habis. Senang. Kemudian bab najis pula. Najis dan pembahagiannya. Najis ialah benda yang kotor, yang menurut istilah fiqah, yang dikatakan najis ialah sesuatu yang mendegah sahnya ibadat karenanya. Itu najis. Apa-apa yang mendegah daripada sah ibadat itu najis. Bukan mesti kita najis itu bau. Tidak. Ya. Macam paku, kita makan paku, orang buat silap mata, telan paku. Paku tu masuk kumpulan najis tu. Dia najis ya. Daripada segi sebab dia boleh beri mudarat. Apa yang boleh mudarat? Yang boleh memberikan kesan yang kotor, yang boleh merubahkan keadaannya sebagai sifat yang amat yang diluati, maka kita panggil dia najis. Itu secara umum. Menurut istilah fiqah dikatakan najis sesuatu yang mendegah. Adapun benda-benda yang dihukum najis ialah anjing, babi serta keturunannya. Ini kita special sikit sebab dia mughaladah berat. Ya, dan apa-apa ni hubungkan, tapi keturunan ni saya tak habis tadi ya. Keturunan anjing babi ni manusia dikecualikan. Babi beranak manusia. Ini ada cerita lah dalam Jauharul Ma'hub, tak silap saya, dalam kitab tu ada sebut ya. Di mana seorang hamba Allah, dia hari-hari dia pergi mandi babi, ya. Dia pergi dia lap babi, dia bagi mandi babi tu, nampak tak? Dia pergi pakai baju pula babi tu. Dia balut pula kan. Rupanya babi tu mak dia. Babi tu beranak dia. Jadi orang tak tahu, duk tangkap pasal siapa kawan ni. Orang pergi tangkap dia pasal siapa duk main dengan babi ni. Pengambil baru tahu kata babi itu adalah mak dia. InsyaAllah kalau manusia lahir pada babi tak matilah. Kalau babi lahir daripada manusia mati. Tak boleh Manusia lahir babi itu mati. Tak boleh. Memang tak boleh hidup. Ya, tak boleh sebab lain. Kita punya hormon, kita punya bentuk fizikal semua berlainan, tak boleh. Tapi kalau babi lahir manusia boleh hidup. Dan hukum manusia itu adalah bersih. Boleh jadi imam sembahyang. Sah jadi saksi nikah. Nampak? Boleh ya. Boleh berkawan dengan dia. Kalau najis dia nak. Kita sentuh dia, kita kena cari tanah nak basuh. Maka tu manusia yang lahir daripada perut babi dihukum sah. Sebab firman Allah, laqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami muliakan anak Adam. Ayat tu yang memberi sebagai dalil semua daripada manusia itu bersih. Semua manusia itu mulia. Semua perkara yang ada pada manusia itu mulia. Semua perkara-perkara yang datang pada manusia itu adalah mulia. Itu artinya yang kata tadi ini pengecualian. Itu disebut sikit lah. Baik. Dan kata musannif lagi disebut di sini, apa-apa dihubungkan dengan keduanya, muntah, nanah, darah, arak, susu, arak dan mazhab Syafi'i saja dihukum najis. Mazhab tiga lagi tidak. Ya, tidak. Tiga mazhab lagi arak tidak dihukum najis, hanya haram diminum. Haram diminum, tak dia boleh masuk campak, tak dia masuk dalam makan minum, tak dia masuk dalam kek. Orang buat kek kan, fruit cake. Orang kapiak ya. Fruit cake masuklah. Masuk sikit brandy dalam tu, kan? Baru dia punya kick lebih. Itu dia punya cerita tadi lah. Pada mazhab Syafi'i, arak tu adalah najis. Tapi najis ni, kalau dia boh dalam botol, dia pack betul-betul ikat betul-betul dalam botol, tak keluar, dia boh dalam poket, boleh sembahyang dan boleh jadi imam. Tu dia. Tu imam bawa botol arak. Tu dia. Dia seal dia elok botol arak tu. Memang ini ada di Mesir. Di Mesir ada. Ya. Sebab tu di Mesir, masjid dengan kedai arak dekat-dekat kan. Ya. Dekat-dekat, kiri kanan dekat-dekat. Habis minum arak, masuk masjid. Keluar masjid, masuk kedai arak. Sebab tu dia orang tak pakai kebiah. Tak pakai apa? Tak pakai kebiah, tak tutup kepala. Orang Mesir. Minta maaf, orang Mesir. Kalau ada orang Mesir jangan marah sini ya. Tak, saya cakap pelan-pelan dengan saya cakap Arab dia. Ya. Kalau orang Mesir lah, orang Mesir memang terkenal di mana dia pakai jubah elok semua tapi tak tutup kepala. Tu kita jangan ikut dia bang lah. Kita ni suka tiru, tengok Arab tak pakai kepiah, kita pun tak pakai.
Tak betul itu sebabnya dia orang nak minum. Dia orang nak minum. Nak masuk kedai arak, mana boleh bawa kepiah? Betul tak? Jadi senanglah pergi sembahyang pun tak pakai kepiah, tak dia keluar masuk. Itu kebanyakan daripada mereka yang macam itulah. Di Saudi sebab diharamkan. Kalau tak haram, jenuh juga. Di Dubai, biasa. Dubai, di Kuwait, Bahrain, biasa aja. Pakai jubah. Pakai lagu ni kain ni, hebat ni. Merah, masuk-masuk tu dah. Dia minta arak. Pakai lagu ni. Masya Allah. Kita tahun ni untuk imam besar pakai lagu ni. Sana tidak. Dia pakai merah dulu yang duduk satu meja kata. Jubah putih tu kan. Jubah putih dengan kain merah dia. Rupanya orang Saudi. Nak Saudi tak boleh minum. Maka terpaksa mari supaya masuk ke Bahrain minum arak. Biasa. Dia makan itu, dia seal elok arak tu buat dalam poket. Pergi sembahyang dulu. Lepas sembahyang baru minum. Sah sembahyangnya. Sama juga dalam ihram, orang ihram kan bawa minyak wangi. Orang dalam ihram, lelaki perempuan bawa botol minyak wangi, minyak tu di seal. Botol itu di seal elok. Masukkan dalam poket dia. Masukkan dalam orang perempuan, masuk dalam poket dia. Orang lelaki ikat di tali pinggang dia. Nampak lah? Allahu Akbar. Sah. Tidak dihukum haram, tak payah dam, tak payah. Buka, kena. Buka, kena. Nampak? Itu bab haji. Faham Sambung. Dan lagi dia kata arak susu, susu haiwan yang dagingnya haram dimakan. Bangkai haiwan kecuali bangkai ikan dan belalang. Dan manusia tak masuk. Manusia masuk. Bangkai ikan, belalang dan manusia. Dia masuk 3 lagi. Bahagian badan haiwan yang terpotong daripada tubuhnya semasa haiwan itu hidup. Bahagian badan haiwan yang terpotong daripada tubuhnya semasa haiwan itu hidup. Ini budaya jahiliah, Arab jahiliah, budaya jahiliah dulu. Dia orang nak makan daging unta, dia nak makan sikit dalam 2 kilo, 3 kilo aja. Takkan nak sembelih seekor unta. Apa dia buat? Dia pergi lapah paha kawan tu. Lapah paha unta, menjerit-jerit lah unta tu. Tak ada abuse punya. Daging tu dia orang makan. Panggang makan apa semua. Ini budaya Arab jahiliah. Datang Islam, Nabi larang. Tak boleh. Makna kata kalau nak makan, kena sembelih. Walaupun dia halal, binatang tu halal. Kalau nak makan, kena sembelih. Walaupun sikit, kena sembelih. Nampak tak? Tak boleh ambil sikit-sikit daging ke. Tidak. Kalau pakai faham liberalism. Liberalism ni faham begitu lah. Dia kata tak logik. 2 orang nak makan daging unta, takkan nak sembelih seekor unta. Nampak tak? Ini faham liberalism. Kita tak boleh pakai. Islam tak boleh. Dia kena sembelih. Walaupun unta tu besar, dia nak makan seorang. Ini memberi dalil Nabi Allah Ibrahim AS ada tetamu yang datang ziarah dia, 4 orang tetamu. Dia bawa balik ziarah tu. Tetamu tu dia bawa balik, bukan ziarah dia. Dia bawa balik 4 tetamu ke rumah dia. Kemudian dia sembelih anak lembu muda. 4 orang nak makan, sembelih seekor anak lembu. Nampak? Kenapa Nabi Ibrahim tak ambil sikit? Ini sudah ada dalam syariat Islam yang sudah pun berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Itu kita dah faham. Begitu baik. Maka itu kita bahagian badan haiwan yang terpotong tubuhnya. Hari ini ada satu sindiket lagi. Na'udzubillah. Sampai sekarang. Kita tak tunjuk lah siapa pun. Sindiket tu ada. Tambah-tambah dekat-dekat nak raya ni. Dekat-dekat nak raya nak jual daging ni. Dia pun pergi kerat kaki, paha dia dua belah kaki belakang. Lembu orang lah. Dia lembu orang tadi ni, dia pergi kerat dua-dua kaki dia, bawa pergi ke town jual. Nampak? Fresh daging tempatan. Nampak tak? Sekarang berapa sekilo 40 lebih 40 lebih, saya bagi 20 Masya Allah. Ini betul, ini sahih. Sahih. Ini memang berlaku tapi kita tak abang siapa di mana lah tak ada apalah tapi itu memang berlaku sedikit dia pun pergi cari ni, orang nak cari duit raya-raya ni. Ini peluang orang nak beli daging murah pula. Allah kita dengar pun gemak juga tapi kita mesti ada satu kecurigaan.
Pasal apa lagi ni murah tu dia lah. Lembu tu mati, biar lautan mati, darah dia keluar. Kerat dua-dua paha. Zalim sungguh-sungguh zalim. Besok Allah dikerat dia legutu lah sampai kiamat. Dia masuk kubur malaikat dikerat kaki dia legutu lah. Malaikat akan jadi dia lembu, unta, lembu, malaikat akan kerat kaki dia sampai kiamat. Kerat sambung, kerat jadi. Duduk menangis, duduk menjerit tu lah. Dia akan rasa. Sehingga kena masuk penjara di akhirat besok. Kena jumpa tuan lembu tu sendiri. Tuan lembu tu akan menghalalkan baru boleh. Nampak tak? Main ke tu? Banyak tu azab. Na'udzubillah min zalik. Semata-mata kerana dunia. Ingatlah tu Kita buat apa pun untuk akhirat. Jangan fikir untuk dunia. Apa juga yang kita lakukan kebaikan ni, niat untuk akhirat. Baru jadi manfaat dan jadi suatu benda yang penuh barakat. Tapi kalau tak niat untuk akhirat, untuk dunia semata-mata akan adalah kelemahan, kekurangannya, kerosakannya, ketinggalannya, bagai-bagai lagi lah Pada jawab yang pada kalimah yang betul, dia tidak akan mencapai kemajuan. Tidak sukses. Okey. Kemudian lagi dari tubuhnya semasa haiwan hidup, kencing, berak dan semua jenis kotoran. Semua benda disebut di atas dan najis, namun berat atau ringan suatu najis itu kena bahagian berikutlah. Dia ada 3 Pertama, najis mughalladah. Najis mughalladah, najis berat. Najis ini terdiri anjing, babi, keturunan yang apa dihubungkan dengan keduanya, kita sebut dah. Cara membersihkan najis ini ialah dengan menghilangkan najis itu lebih dulu. Kita kena menghilang rupa dia dulu tu. Jangan ambil terus tanah di rumah tu dia. Jangan dulu kita bagi hilang dulu najis tu. Kalau kena darah tu, kita basuh darah tu dulu. Basuh sampai dah keluar darah tu. Ataupun kalau ada bekas-bekas dia tak boleh hilang pun, masa tu baru kita boleh guna tanah. Jangan cepat-cepat pergi ambil tanah pergi rumah tu. Tak betul dia kena buang dulu najis tu. Hilang bau dia, hilang dia tak nampak lagi dah pada rupa najis yang hakiki tadi, baru kita masukkan tanah. Contoh, menghilangkan najis terlebih dulu, kemudian dibasuh dengan air mutlak atau suci lagi mensucikan sebanyak 7 kali. Nampak tak? Sekali di antaranya air yang bercampur tanah. Kita ambil tanah tu, kita masuk dalam bekas, kita masukkan air macam bubuk lah. Macam bubuk kacang lah. Bagi dia likat air tanah yang lumpur tadi, yang kita basak, yang tadi yang kita masukkan air tadi, tanah tu lah kita bubuh di tempat najis tu. Bubuh tempat najis tu, kita gosok je lah. Gosok, kemudian kita boleh basuh dengan air, habis, boleh pakai lah. Itu satu kelebihan. Sebab dia boleh, pertama dia jadi ubat, kedua dia akan rawat, ketiga dia akan buang najis yang ada, ataupun kita kata kuman-kuman lah yang ada dalam najis tu. Kuman babi lah kuman babi dengan anjing ini lain daripada binatang lain tak sama lidah dia, air liang dia, najis dia punya, kita kata punya racun dia ada satu racun dalam tu. Baik, jadi maka kata musannif, kemudian dibasuh dengan air mutlak, mencucikan sebanyak 7 kali sampailah kita mencampur air ini. Dahulu cara mencuci najis seperti ini disebut dengan samak. Dia kata samak, sebenarnya sertu bukan sama, dia pun guna bahasa tak betul. Sertu. Tentu buka dalam kamus dewan. Buka kamus dewan, tengok sertu Kita tengok samak. Samak ni kita basuh kulit. Boleh betul ya sikit tu nah. Najis mutawassitah. Mutawassitah ni najis yang pertengahan ialah najis pertengahan. Najis ini terdiri pada segala najis yang kita sebutkan di atas, kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. Cara bersihkan najis ini, membasuhnya dengan air mutlak atau air yang suci lagi mencucikan hingga hilang rupa, rasa dan bau. Najis yang termasuk dalam golongan ini terbagi kepada 2 lah. Mutawassitah yang banyak sekali lah. Lain daripada anjing, babi, mutawassitah lah. Pertengahan pertengahan. Baik. Pertama najis aini ni ain, nampak dengan mata, nampak boleh tunjuk iaitu najis yang ada rupa, rasa dan bau. Membersihkan najis ini ialah dengan basuhnya hingga hilang segala sifatnya. Dia mesti ada 4. Saya tambah sikit. Pertama, hilang dia punya bau. Kedua, hilang dia punya rasa. Ketiga, hilang dia punya warna. Keempat, yakin 3 tu tak ada, baru boleh. Dia kena ada 4 syarat. Mutawassitah tu baru bersih. Pertama, hilang dia punya bau. Kedua, hilang dia punya rasa.
Ketiga, hilang dia punya warna, ya. Kemudian kita kena yakin tiga-tiga tu tak ada. Yakin tak tiga-tiga tu ada? Yakin, habis. Kadang tu dia terlibat, antaranya darah haid orang perempuan dululah. Sekarang ni moden dah, ya. Dulu orang pakai kain, ya. Orang perempuan pun terpaksa guna kain juga buat cawat apa semua, ya. Kemudian buang kain tu, ya. Darah tu dia boleh meniti kena di kain, ya. Jadi bila dia basuh tu kadang tu masih ada lagi darah tu, tak hilang warna darah. Ini berlaku kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi. Dia pergi tunjuk ke Nabi, ya, kain dia tadi ni ada bekas, dah basuh lah, dah gosok, ada bekas darah. Nabi kata halal boleh pakai. Nah, kamu boleh guna. Tak sampai kita kena pergi gunting dia buang apa, tak payah. Kalau nak buat macam tu kena gunting buang, tak boleh keluar, ya. Itu artinya. Jadi makanya tak dapat tidak, dia diizinkanlah sampai ke tahap itulah. Sama juga kita, kalau kita kena cat, orang duk kerja mekanik kereta ni kan, dia kena hitam tu kan, kadang payah nak keluar, basuh-basuh tak keluar. Dia kata dah tak keluar, boleh lah. Nampak? Jangan paksa sampai luka kena tayamum, tak boleh. Sampai dah peringkat dah kena tayamum, jangan, berhenti. Nampak? Sekarang kita basuh je, basuh dah sampai nak luka tu jangan dah. Jangan. Boleh guna pakai, boleh sembahyang. Tengok syarak Islam dia bagi kelonggaran, ya. Kalau nak buang subuh kena rapah pula. Orang pakai tatu kan, tatu darah, tatu darah, bukan tatu cat. Tatu cat ni di luar, ya. Luar kan orang perempuan banyak pakai kan, jabur jari-jari nak nikah, macam-macam warna orang tulis, bagi cantik, ya. Tak itu, tu. Nampak belum yang macam bewak, ya. Tak itu kan, tu dia. Tak kira tu kan lah. Tuhan dah bagi elok, api calik bawah atas ni. Tuhan dah bagi warna kulit elok, skin complexion kita cukup cantik, terutama orang-orang ASEAN, orang Asia Tengah, Asia Barat, cantik kulit dia, ya. Berbeza dengan orang-orang Barat, Eropah lain, ya, tak sama. Jadi makanya dia kata tadi ini, bila dah kena tatu tu, dia kena buang tatu depa tu, tatu darah tu. Dia nak buat tatu tu, dia kena tikam, cucuk tu, ya. Dia kena stimulate jadi dengan darah tu lah. Darah tu yang jadi ink tu, kemudian dia bubuh ink kot teh. Jadi ink tu bercampur darah, dia ada bawah kulit. Nampak tak? Dia ada bawah kulit. Hang basuh macam mana tak hilang, dia duduk bawah kulit. Jawab dia, kalau nak buang kena lapah. Habislah, tak boleh. Sampai dah pangkat lapah, tak masuk Islam, tak apa dia kata. Nampak? Orang nak masuk Islam, dia main tunjuk lapah. Saya ada tu satu kawan, ya. Dia ni orang New Zealand, New Zealand bangsa apa namanya? Melayu tu. Dia bangsa apa? New Zealand ni macam Maori, cuba nak sebut Maori, dia masuk Islam lah. Dia pergi belajar di Penang. Tentu dia kenal saya lah, dia jumpa saya. Dia tanya macam mana nak buang ni. Saya kata tak boleh buang. Tak boleh buang. Ini hang basuh macam tak boleh buang. Sebab dia ada darah bawah kulit. Masa tu dia kena darahkan tempat tu. Dia darahkan tempat tu, baru dia masuk ink. Nampak tak? Dia kat. Sampai kiamat pun hang tak boleh buang. Maka hukum dia harus. Nampak tak? Boleh jadi imam. Tapi kalau ada orang lain, orang yang tak ada cacat, orang yang kena utamakan dia lebih. Yalah. Dah tak ada siapa, dia boleh jadi imam. Sebab dia ada kekurangan. Kekurangan pada diri dia. Dia menanggung najis. Najis lah tu. Tatu tu kerana najis. Bukan ayat tak lalu. Kerana dia menanggung najis. 24 jam najis je. Tak hilang. Darah tu. Ya, campur dakwat. Dia orang ni sah, dia boleh teruskanlah dia punya kehidupan sebagai seorang muslim. Baik. Kemudian laginya najis hukmi. Hukmi ni kita hukum ada najis sebab tu tak nampak, dah tak ada dah wajah, tak bau lagi dah. Ya. Najis yang tiada rupa, rasa dan bau. Cara membersihkan najis ini dengan menyiramkan air ke tempat yang kena najis, kemudian dilap kesat hingga kering. Kita rasa tempat, kita perasan lah, bukan rasa, perasan. Tempat tu mungkin pernah orang kencing dulu ni, ya. Jadi kita tengok tak ada tanda nak sebut, tapi di sini saya rasa ada tempat dia biasa kencing. Jadi kita tengok bau tak ada dah. Kalau ada bau kita kena basuh.
Tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Cuma kita ambil air, kita siram di kawasan. Siram air kawasan tu bagi basah. Kemudian kita lap, kita kesat. Boleh pakai lah. Boleh guna lah. Itu hukmi. Najis hukmi, kering. Yang ketiga, najis mukhafafah. Mukhafafah ni yang paling ringan. Ya, khafaf tu ringan, ya. Khuf, ringan. Najis mukhafafah, najis ringan yang terdiri dari kencing kanak-kanak lelaki yang belum berusia 2 tahun dan belum memakan sesuatu lain daripada susu ibu. Nampak tak? Selain daripada susu ibu. Ya. Dia makna kata anak-anak kita banyak tak makan susu ibu lah. Jarang makan lain sama kan. 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun tu elok diberi dengan susu ibu semata-mata. Ini berlaku kepada Anas ibnu Malik. Ummu Sulaim nama ibu dia. Ibu dia bernazar kepada Allah, ya. Kalau anak mula meninggal, kemudian mengandung anak kedua, ya Allah, kiranya aku dapat anak ni dapat lahir dengan selamat, ya. Aku nak serah dekat Nabi Muhammad. Nampak? Aku nak serah kepada Nabi terus. Jadi anak Nabi, apa Nabi nak buat, Nabi buatlah. Bahasanya kita kata khadam lah. Ikut macam cerita Hanna ibu Maryam, Siti Maryam, ibunya nama Hanna, anak Imran, ya. Dia sama juga, dia mengandung anak pertama mati, mengandung anak kedua Maryam lah, tapi dia tak tahu anak perempuan. Nak dapat tu anak perempuan, dia tak wasan dapat anak lelaki, sebab masa masih mula tu anak lelaki yang mati mula. Jadi diharapkan anak yang kedua pun lelaki juga. Dia nazar untuk jadi khadam Baitul Maqdis. Khadam, Baitul Maqdis. Bukan khadam kepada Rasul. Rasul masa tu Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria ni pupu dengan Imran, bapa Maryam. Tapi dia bernazar nak bagi dekat Baitul Maqdis. Nampak? Itu beza sikit. Yang ni nazar nak bagi ke Nabi tu lagi hebat. Dapat anak lagi-lagi lah. Beranak tu duk merah tu lah. Nampak ya? Dia bungkus basuh elok-elok, dia bungkus terus pergi kat Nabi. Nabi duduk dalam halakah jemaah ramai. Ya Rasulullah, anak ni saya serahkan kepada Tuan. Ambillah anak ni sebagai anak Tuan. Apa Tuan nak buat, Tuan buatlah. Ya Rasulullah. Nampaklah. Rasulullah pun ambil dia. Ambil berkat buah dia paha. Dia kencing. Buah mula. Buah dia paha Nabi tu, dia kencing kat Nabi kan. Nabi senyum, Nabi minta ayat. Nabi percik. Percik dan tempat kena tu, tang atas pakaian Nabi tu lah, seluar Nabi tu. Dah boleh pakai seluar untuk sembahyang. Sebab najis ayat kencing kanak-kanak laki-laki yang minum susu ibu ni, dia macam ayat sejuk. Dia punya taraf macam ayat sejuk. Tinggal kita tak boleh minum tu. Ya, dia tak kesat, dia tidak ada bekas tanda, tidak ada bau. Itu kelebihan ayat kencing kanak-kanak laki-laki yang minum susu. Anak perempuan tak. Anak perempuan automatik, walaupun dia makan susu ibu, ayat kencing dia akan jadi kental. Dia jadi macam gam. Kalau dia kering, tempat tu kita boleh rasa dia jadi macam ada macam kena gam ke, macam jatuh ayat kopi gitu kan. Biasa macam tu. Berkata anak perempuan tidak. Dia daripada lahir ayat kencing dia sudah dinilai sebagai najis mutawassithah. Tengahan. Laki-laki tidak ya, itu bezanya sikitlah. Cara membersihkan najis ini meraih dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis, dan apabila najis itu masih basah, hendaklah ia diperah lebih dulu. Nampak? Wah, habislah tempat najis ni. Apa kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, tanya boleh tanya. Ini boleh celah lah. Nak bagi jelas lagi baik. Istinja. Istinja ni maknanya basuh. Pengertian istinja, ini maksud dengan istinja ialah membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kubul dubur. Abai mana dia panggil. Istilah abai mana. Ya. Dua benda. Kubul dan dubur. Dua tu saja. Ya. 9 lubang, dia keluar daripada 2 lubang. Lagi 7 tak. Yang dimaksud dengan istinja, membersihkan sesuatu yang dikeluar daripada 2 jalan, mengotorkan tempat keluarnya. Dengan demikian, selepas kita buang air kecil dan besar, wajib kita berstinja. Hukum berstinja. Berstinja hukumnya wajib. Berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, kita ni ada hadis, di bawah hadis ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain faqala innahuma yu'adziban amma ahaduhuma fakana yamshi
bin namimati wa amal akhar fakana la yastanzihu min baulih atau kama qala. Itu kata Nabi. Bahawa Nabi SAW melalui dua kubur. Marra biqabrain, dia lalu di atas dua kubur ni, maka Nabi kata annahuma yu'adziban. Kedua-dua orang ni, dua kubur ni, yang ada dalam kubur ni disiksa oleh Allah, duk kena azab. Tu ada azab kubur, hadis ada azab kubur ni. Ni hadis ni lah. Ya, Nabi sebut hadis yang paling kuat ni Bukhari Muslim, ya. Ada azab kubur. Kena azab dah dalam kubur. Tu dia, nampak ah. Kena baca elok lah. Tu kita kena ngaji bab suci ni betul-betul ni, kena faham ni ya. Berdasar kepada sabda Rasulullah di atas, cukuplah jelas bagi kita bahawa hukum berstinja ini, kata Nabi, kedua-dua orang ini yang dalam kubur diseksa oleh Allah, yang seorang diseksa kerana mengumpat-ngumpat orang. Yang seorang tu duk mengumpat dan dia tidak bertaubat. Nampak tak? Dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak berstinja selepas buang air kecil. Ya, dia tidak berstinja. Buang air kecil, dia maknanya istibrak. Dia tidak menghilangkan segala kesan-kesan baki-baki sisa-sisa air kencing dalam alat kelamin dia. Istibrak, dia panggil istibrak. Mari kita usahlah kita bergerak-gerak kaki kiri kita banyak, kaki kiri itu bergerak banyak, ya. Tekan-tekan sikit di atas hari-hari itu. Kalau lelaki, ya, perempuan serupa juga, tekan hari-hari itu, ya, berdehem-dehem, sehingga kita yakin dah tak ada apa, baru kita basuh. Kemudian mengikut ulama Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, ya, sunat pula kita percik sikit air di bahagian kita lah, bahagian kelamin tu, percik sikit air. Jadi dia psikologi, ya. Bila kerana ini bagi orang yang kencing agak-agak kurang tos. Kerap kali orang ada prostate problem. Orang masalah prostat ni memang dia kencing tak habis. Ya. Air kencing dia masih bertakung dalam bengkak tu, bengkak prostat tu. Dia dulu ada ni air. Jadi kita picit-picit dia. Bila kita bergerak-gerak, dia akan keluar air. Dia keluar air kencing sikit. Nampak tak? Tu lah. Ini kita nak pasti dulu lah. Jadi pendek kata, kerap orang yang macam ni, orang macam ni dia kena pasti betul-betul lah. Urut apa semua, ya. Sehingga dah keluar habis air kencing, baru basuh. Kemudian nak bagi dia tambah keyakinan, sunat percik air di bahagian seluar dia kain kan, di bahagian luar tu lah. Percik sikit. Jadi bila dia terasa, dia tengok air tu, dia rasa kata dia bukan air kencing je. Nampak? Ini memberi erti dengan sendiri dia boleh merawat dia punya penyakit. Nampak? Psikologi itu boleh merawat. Kita kesan-kesan psikologi ni kadang-kadang boleh merawat kan. Ya. Seorang pesakit masuk jumpa doktor kan. Masuk doktor tu bagi salam, doktor Melayu. Assalamualaikum. Dia buah mula lah. Nampak tak? Tadi duk main tadi, dia punya berat nak langkah payah lah. Doktor bagi salam dulu kat dia. Waalaikumsalam. Dia seronok, doktor suka dia. Tu suka punya pasal tu, penyakit dia kurang sikit lah. Nampak tak? Pegang-pegang, Bismillahirrahmanirrahim. Doktor pegang tangan baca Bismillah. Allah. Turun lagi 20%. Nampak? Itu dah nak. Turun lah. Nombor 3, ni ikut sunnah Nabi. Labas. Nabi kata labas. Dia kata, tak ada apa-apa. Sikit lah. Dia tepuk. Turun lagi 20%. Nampak? Doktor kata tak ada apa. Ikut Nabi lah. Nabi boleh tengok orang sakit. Labas. Tak ada apa-apa. Itu buah mula Nabi. Pegang orang sakit. Labas. Tidak ada apa-apa. Itu dah turun penyakit lah. Nampak tak? Senang. Bawa balik-balik. Doktor tu bagus yang kata lagu ni. Itu dah. Nampak? Dia buat tangan. Itu dah. Tu cerita dia lah. Ini psikologi lah. Macam tu juga kita bila percik air tu, kita akan rasa kita bukan air kencing kita. Itu adalah air yang aku percik tadi. Dengan sendirinya, penyakit kita akan kurang. Nampak tak? Psikologi itu boleh merubah. Perasaan ni, antara perasaan yang boleh menyebabkan bagian penyakit stres, tekanan. Stres menyebabkan banyak. Orang kena gastrik kerana stres. Ya? Orang kena migraine kerana stres. Ini perubatan. Betul. Saya suka sembang dengan doktor ni.
Bila jumpa doktor kita sembang, di Mekah lah, dia buat haji kan. Masa tu boleh sembang, di sini mana boleh sembang. Jumpa mereka banyak je doktor-doktor sana haji. Dia bukan ada kerja lain, duduk sembang, tanya habis Nampak Tengok dia ni pakar apa, dia ni pakar apa, dia ni pakar apa. Itu saya punya minat tu, akan bertanya, kita tahulah ilmu tu. Kita nak baca tak erti. Jadi itu di antara yang saya dapat maklumat lah. Jaga stres, jangan bagi stres. Bila stres banyak ni, kita akan menyebabkan banyak penyakit akan mengundang. Kita mengundang banyak penyakit. Penyakit yang berat. Na'udzubillah. Sambung. Dan kata lagi musannif, yang seorang ni kerana dia tak istibrak lah, baik. Berdasarkan kepada sabda Rasulullah di atas, cukup bagi kita bahawa hukum istinja itu adalah wajib dan orang-orang yang tidak melakukannya akan disiksa kelak dalam kuburnya. Sama ada berstinja sampai buang air kecil, apalagi sampai buang air besar, lagi-lagi lah. Kita kena istinja betul. Macam kita pakai seluar juga lah. Seluar, orang pakai seluar ni, bila nak kencing tu kena jaga lah. Dia kena buka seluar tu habis. Londeh buang seluar tu. Baru basuh apa semua, baru pakai seluar. Jangan kencing berdiri. Dah ini kena kencing berdiri, pakai bowl. Mangkuk kan, dalam bilik air tu. Nak cepat, tambah dalam kapal terbang. Kapal terbang lagi sempit kan. Awal-awal Pak Haji kencing berdiri. Nampak lah. Tu lah. Tu nak kena jaga bila kencing tu, ayat kencing tu boleh mercik. Mercik kena seluar. Tak perasan sebab dia dibuka lagi lah. Nabi pakai seluar, orang Arab pakai seluar, mana pakai kain kan. Ayat tu yang datang budaya kain daripada India yang kita pakai sekarang ni lebih selesa lah. Selak berhabis tu dia kencing lah, tak ada masalah. Dia tak kena kain pun. Itu paling mudah. Kalau seluar, kalau kita cakap nak buka seluar tu kan, tak gitu ke? Tak gitu ke? Kadang-kadang seluar ketat. Seluar pula ketat sangat lah. Dia buka zip lah, yang tu tak keluar. Dia lepas ke dalam. Tu dia. Pun ada juga kan. Masalah juga. Allah tak ada buka. Tu nak kena jaga tu semua tu tujuan tu proses lah. Ya. Dan kata musannif, istinja dapat dilakukan cara dengan berbagai cara, iaitu dibasuh dengan air yang suci lagi menyucikan. Kita hendaklah membasuh najis itu sehingga hilang rupa, rasa dan baulah. Seperti kita sebut tadi, dengan sesuatu benda yang keras seperti batu atau lain benda keras, tidak sah kita berstinja dengan menggunakan benda-benda cair seperti air sabun, air kopi, air susu sebagainya, melainkan air mutlak. Apabila kita berstinja dengan batu atau dengan benda-benda yang padat yang lain, hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, ada syarat dia batu atau benda yang hendak digunakan itu mestilah suci dan kesat, sehingga dapat menghilangkan najis. Apa-apalah, kita kena faham lah kita tahulah tu, najis yang hendak dibersihkan itu belum kering pada tempatnya. Najis itu belum kering lagi lah, kita basuh. Dah kering ni cara dia lain pula lah. Najis yang hendak dibersihkan itu tidak meleleh daripada tempat keluar. Kalau kita guna benda, nak guna benda ni, kain ke, kita nak guna kertas tisu ke, kita nak kena batu ke, sama ada batu itu 1 bucu atau batu itu 3 bucu. Jadi kita kena pastikan benda air kencing tu masih basah lagi. Kalau boleh dah kering, tak boleh pakai batu lah. Pakai batu kering ikut lah kita. Dia nak cerita lain pula. Tu tak boleh. Tengah duduk basah, baru lepas kencing tu ambil batu. Sebab tu saya sebut tadi mengikut fiqah lah, bukan saya punya pendapat. Fiqah mengatakan kalau ada benda-benda lain kita kesat dulu, macam kertas ke tisu ke, daun ke, kemudian baru kita basuh dengan air. Itu lebih baik, lebih sempurna dan lebih mencapai kepada fadilah dia, kelebihan dia. Baik. Dia tak boleh pindah ke lain. Air kencing itu tak boleh pindah ke lain. Pindah ke lain itu tak boleh ambil batu pergi pedap atas, kata ada air kencing itu meleleh. Dia tak boleh pedap di atas leleh tu, tak boleh. Dia kena pedap tang benda tu, tang alat kelamin. Istinja dia kena macam batu tu atau kertas, kita kena lap dia, kesat dia di atas batu, di atas tempat kita sendiri, di atas alat kelamin. Dia tak boleh kalau berpindah air kencing itu ke lain, tak boleh lah, tak boleh pakai batu dah, tak boleh. Dia kena cari air masuk. Itu sedikit hukum syarat dia, syarat istinja dengan batu tadi. Kemudian
Batu atau benda padat yang hendak digunakan itu mesti kering. Batu itu pun kena kering. Tak boleh batu basah, tak boleh. Dengan selut tak boleh. Dengan tanah yang basah tak boleh. Hendaklah mengulangi istinja sebanyak 3 kali dengan 3 ketul batu atau benda kerah. Dia kena buat 3 kali lah, 3 kali. Baik. Najis itu tidak dibasahi oleh air dan seumpamanya. Najis itu sendiri tidak ada sebab lain, maknanya basah kerana mercik air lain. Tak boleh. Contohnya dia berak dalam mangkuk tu. Air mangkuk tu mercik kena najis lah. Tak boleh lah. Tak itu. Ini memang tidak dibenarkan lah. Baik. Kemudian benda padat atau batu yang hendak digunakan itu hendaklah benda yang munasabah seperti kayu, batu, kertas, daun-daun kayu dan sebagainya. Tidak boleh digunakan benda-benda yang biasa digunakan untuk makanan atau pakaian manusia. Tak boleh. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la tastanhu bir-rawsi wala bil-'idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin." Riwayat Tirmizi, hasan sahih hadis ini. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW pernah berkata, jangan kamu beristinja dengan dahi kering dan jangan pula dengan tulang-tulang kering. Ya, kerana semuanya tulang-tulang itu jadi makanan saudara kamu bangsa jin. Ya, jin makan tulang. Tapi Nabi bertanya pula, jin makan tulang, tulang tak ada juga. Tak hilang, Macam mana jin makan tulang? Tulang tak ada lagi. Kalau makan hilanglah tulang ya. Ya. Macam kita lah, makan mesti ada tulang. Macam mana benda ada lagi? Nabi kata, di luar tulang tu ada selaput daging yang ghaib kamu tak nampak. Nampak? Di luar tulang tu ada lapisan daging yang kamu tak nampak. Daging dia tu dia makan. Dia makan daging tu lah. Kalau nampak daging tu, yang tu kamu makan nanti, Nabi kata. Habis jin nak makan apa? Nampak tak? Makhluk jin ni makhluk yang kita tak nampak. Sebab tu dia kena makan makanan yang kita tak nampak. Nampak tak? Mana boleh kita nampak dia makan? Kalau nampak dia makan, nampak dia lah. Dia makhluk yang gaib daripada pandangan mata kasar kita, ya. Halimunan. Jadi kita tak nampak, ya. Jadi bila kita tak nampak dia, maknanya dia makan pun kita tak nampak. Termasuklah makanan dia pun kita tak nampak. Itu Nabi kata, kalau kiranya nampak, kalau kamu boleh nampak jin, kamu akan nampak lah tulang, daging tulang tu. Nampak tak? Oleh kerana kamu tak boleh nampak jin, kamu pun tak boleh nampak daging yang menyaluti tulang-tulang itu. Tulang daging itulah yang dimakan. Sama ada daging itu berapa lama tulang tu pun, selagi dia tak sentuh, daging itu ada situ. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada makhluk jin yang tidak diberi kepada kita lah. Baik. Selain daripada itu, dapat juga kita gunakan kedua-kedua selagi sekali, iaitu dikesat lebih dahulu dengan batu atau benda-benda keras yang boleh. Nampak? Ya. Kemudian barulah kita basuh dengan air. Nampak tak? Clear kan? Ya, terang baik. Oleh demikian, apabila kita selesai melakukan buang air kecil, baul, atau buang air besar, ghaid, hendaklah kita melakukan istinja. Adapun cara-cara istinja dengan benda keras di atas boleh kita lakukan apabila kita ketiadaan air atau dalam keadaan uzur yang dibenar oleh syarak, uzur syar'i. Selain daripada itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, iaitu berkenaan dengan adab-adab buang air besar atau kecil. Adab-adab itu ada berikut. Dia ada adab nak buang air kecil. Islam ajak sampai ke situ. Ketika hendak masuk ke tempat buang air itu, dia panggil ghaid. Ghaid, tempat yang kita nak masuk tu. Ketika hendak masuk ke tempat buang air, hendaklah kita berlindung kepada Allah sambil mendahulukan kaki kiri. Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita melalui sabda baginda sebagai diriwayat oleh Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adalah Nabi SAW apabila beliau masuk ke dalam tandas, beliau membaca, ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, syaitan jantan dan betina lah. Itu bahasa betul ya. Syaitan ni masuk dalam kumpulan betina. Baik. Dia maknanya perkara ni.
Imam Ghazali beritahu dengan kita, ya. Apabila kamu keluar pada bilik air, tempat kamu buang air tu sama ada lubang ke apa-apalah yang kamu buang, kamu kena tutup. Sebab dia akan keluar daripada bawah balik. Najis kita tu dia akan keluar. Sekarang sewage lah. Dia keluar tu. Menyebabkan kuman-kuman tu akan melekat pada pakaian kita ada dalam bilik air tu. Apa-apa dalam bilik air tu dia melekat. Nampak tak? Termasuk dalam bilik air kita guna ni, pengguna-pengguna bilik air masjid ni, bila kita guna, kita kena tutup balik. Tutup, supaya saudara-saudara kita, rakan-rakan kita dapat guna dalam keadaan bersih. Itu di antara sifat kita lah. Sepatutnya macam tu lah. Kita kena buat tambah-tambah masjid punya pula. Lagi-lagi lah kita kena jaga berhati-hati, ya. Kebersihan tu penting. Seperti kita juga penting kebersihan, kita nak saudara kita juga mendapat kenikmatan kebersihan itu. Itu kita kena buat tu semua tu, faham? Ini semua Islam mengajak kita macam itu. Kita bawa dengan ilmu akan sama. Ini tak kencing biar begitu, meleleh ayat kencing meleleh. Dengan tak tahu nak basuh apa semua. Kadang tak tahu nak flush pula. Ya Allah, zalim tu. Itu adalah manusia yang zalim. Nampak? Habis semayang jemaah tak dapat apa. 27 apa 25 orang tak dapat. Nampak? Sebab tang suci itu hang tak jaga. Hang tak jaga kepentingan hak saudara kita. Kita nak jaga hak ni susah, tuan-tuan. Masalah sekarang ni kita kalah. Ahli syurga yang masuk syurga banyak kerana pandai jaga hak orang. Ya. Penghuni syurga ni bukan masuk kerana banyak puasa, bukan kerana banyak solat, bukan kerana bangun malam, bukan. Penghuni syurga yang masuk syurga ni kebanyakan mereka orang yang pandai menjaga hak-hak manusia. Nampak? Sebab tu Quran sebut wa tawasabil haq. Nampak? Allah sebut yang tu dulu. Imam Syafi'i dah boleh faham begitu jelas. Nampak? Imam Syafi'i kata surah ini telah menampung segala keperluan kehidupan manusia. Surah ini satu sudah menampung segala keperluan manusia, ya. Sebab ada situ. Dia ada kita, dia ada orang. Illa allazina amanu wal 'asri innal insana fi khusr. Demi masa manusia rugi. Sentiasa rugi. Hidup dunia ni rugi sentiasa. Ya, illa allazina amanu wa 'amilus salih. Mereka yang beriman dan beramal salih. Kemudian Allah kata lagi, bukan dia juga beramal masalah kita kena jagalah, kena sembahyang, kena puasa, kena haji. Itu kita punya. Kita kena buat. Ya. Baru datang wa tawasabil haq, berpesan-pesan dengan hak. Yang ni yang susah. Nampak tak? Ya? Hak orang-orang nak sembahyang, hak orang-orang nak bersuci, hak orang nak guna bilik ayam. Semua kena jaga hak ni. Nampak tak? Bila kita tak jaga hak ni, habis. Kita akan dapat dalam rugi tadi, rugi juga. Rugi. Nampak? Boleh faham kan? Hak ni banyaklah. Kalau mai di masjid, kena jaga hak masjid, hak kesucian masjid, hak kebersihan masjid, hak penghuni yang mewarisi masjid, hak mereka yang mengimarahkan masjid. Semua hak ni kena jaga. Nampak tak? Imam jaga hak dia, makmum jaga hak dia, masing-masing. Nampak? Tengok ramai di belakang orang baru-baru, tak nampak muka. Nak kena jaga hak dia tu. Hak dia apa? Mungkin dia orang baru, dia ada urusan, dia cepat bergerak, maka tu sembahyang aku jangan dipanjangkan. Nampak? Sama juga imam ni, antaranya imam habis sembahyang kan, zikir kuat-kuat. Zikir sama-sama lagu dia baca tadi, kuat. Ganggu orang sembahyang belakang. Jangan fikir kata dia bagi salam dah habis sembahyang. Ada lagi orang datang, masbuk. Nampak tak? Masbuk, nak jaga dia tu. Bagi rendah seorang. Zikir tu bagi rendah lagi. Tak pakai mic kuat-kuat, nampak. Habis tersasui kawan tu di belakang. Sebab kena kat saya sendiri tu, saya tahu kan. Sembahyang kita masbuk ni. Ya. Tu imam punya berkurang suara. Zikir lebih sembahyang tu sunat. Itu hak individu, bukan hak jemaah. Zikir tak masuk jemaah tau. Dia hak individu, masing-masing berzikir lah. Nampak? Tapi oleh kerana kita dah berjemaah, bawa sama-sama. Itu patut kita kena jaga. Tak. Dia baca punya kuat, pakai mikrofon, nampak tak? Ya? Ganggu orang. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Itu hak makmum, hak orang sembahyang. Kena jaga. Baru imam tu masuk syurga. Nampak tak? Boleh, No? Hak penjual, hak pembeli. Penjual nak jual makanan, kena jaga hak pembeli. Nampak tak? Makanan kena bersih. Ya? Makanan kena baik, kena sedap. Setimpal dengan harga. Nampak tak? Nampak? RM1.5 nasi lemak. Ikan besar tu orang cari. Itu hak pembeli ke tu? Nampak? Hak hang orang bagi RM1.05 tu hak penjual. Pembeli bagi tak? Tapi hak pembeli dia tak bagi.
Hak pembeli apa? Nak makan sedap, ikan bagilah besar sikit lah. Besar ujung kelingking ni, Allah. Cari ikan kadang tak jumpa. Ni apa hak ni? Orang yang makan tu sendiri kata, apa dia ni teruk lah. Ikan ni kecil. Siap lah pembeli tu. Besok Tuhan ditanya kan. Nampak tak? Memang tak masuk surga ambil pembeli tu. Tak ada berkat. Nampak tak? Memang sahih. Nampak? Kena jaga. Macam-macam hak nak jaga lah. Susah tuan-tuan lah. Boleh faham tak ayat tu lah? Duduk kita renung baik-baik kan. Aku ada isteri, aku nak jaga hak isteri. Aku ada anak, kena jaga hak anak. Aku belau kucing, apa hak kucing. Aku ada tetamu, apa hak tetamu. Aku ada jiran, apa hak jiran. Hak semua ni kena jaga ni. Baru jadi benda kita tak jaga hak ni, mau syurga macam mana? Perkara ni lah Allah Ta'ala tunjuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni banyak hak kita kena jaga lagi. Nampak? Ya? Itu kita ambil faham ya. Boleh. Kita tutup sikit lagi kan. Taman nak berhenti. Baik. Jadi selain daripada itu, dapat juga digunakan kedua-dua sekali, iaitu dikesat. Oleh demikian, apabila kita selesai melakukan buang air, kita kena jaga adab. Adab yang pertama sekali kita tadi ini, kita masuk, kita kena baca bilik ayat. Kedua, hendaklah buka barang-barang yang ditulis nama daripada Allah kerana tempat itu ialah tempat kotor. Jangan bawa nama-nama Allah, ayat Quran ke apakah dalam bilik ayat. Jangan bawa. Kalau ada benda-benda ni ulama masalah bukan sudah Nabi kita pakai cincin ke dalam nama Allah. Nama Allah ke nama-nama sifat Allah lah. Cincin tu bukan boleh buka api tinggal. Oh seronok masuk bilik tinggal lah. Dia kata boleh buh dalam mulut. Tapi jangan telan jaga lah. Buka cincin tu nak tinggal tak boleh. Nampak tak? Ambil cincin tu kita basuh dulu lah. Basuh sikit, buh dalam mulut. Kulum elok-elok, mesti kecil. Sebab mulut ni tempat mulia. Kita simpan tempat mulia. Ini cara kaedah nak atasi lah. Ni yang terus pegang cincin aku tak boleh lah. Nampak tak? Bila letak di mana-mana kau duk parti lah. Tidak lah. Ini antara kaedah masalah nak atasi. Itu antara kita buat lah. Tu lah. Tak itu lah. Macam orang mandi kan, pergi mandi mayat mayat tu busuk, nak pergi mandi oh, bau. Dah 4 hari mati bau busuk Orang nak mayat ni buat macam mana? Ini tak ada surah ni, nampak tak ada. Tu lah. Apa nak buat? Tukang mandi nak buat macam mana? Jangan ambil belacan, lemak di ujung hidung lidah ni, potong nipis, limau nipis tu potong, gigit limau nipis, nampak? Dia limau nipis, belacan baru di hidung. Belacan dengan nipis tu akan potong bau kawan tu, bau mayat. Bagi mandi dah bersih, kita letak bau buang lah. Itu tukang mandi punya, tukang mandi. Bagi mandi mayat busuk. InsyaAllah dia boleh bagi mandi elok lah. Buah mula masuk-masuk Allah bau. Cari belacan. Itulah untung belacan. Belacan ni bagus lah, sampai belacan bagus. Tambah-tambah kita nak buka puasa ni, bagi makan sampai belacan dengan kanji. Sebab apa? Dia ada probiotik. Dia ada probiotik dalam tu, bagus untuk perut. Belacan tu bagus untuk perut. Nampak dia boleh rawat perut. Minta faham lah. Probiotik tak payah beli, mahal. Murah Kita tu orang kita buat sampai belacan. Pasal apa tak buat sampai lain? Kenapa kena ada belacan Rupanya orang Melayu kita dah faham dulu daripada ada ilmu tu kan. Probiotik kita makan sampai belacan ni untuk perut. Bagus. Jenuh hari ni. Semua pekat cari belacan lah. Tidak lah. Sajalah kita kaitkan sikit-sikit kan. Ilmu ni kena curah lah bagi kepada dia. Dan ketiga, hendaklah memakai alas kaki. Lapis seperti kasut, selipar semua. Nak masuk bilik ayam, pakai selipar lah. Jangan kaki ayam, jangan. Tak boleh Hendaklah menutup kepala. Penting tapak kaki kita sangat penting. Hendaklah menutup kepala walaupun dengan selai sapu tangan. Nampak tak? Kepala kena tutup. Jangan pakai buka kepala terus. Rambut kita tu dia boleh tangkap masuk bakteria. Simpan bakteria dalam kepala. Nampak? Sebab orang perempuan wajib tutup kepala. Sebab dia banyak terdedah dalam rumah kan. Dia kena masak, kena itu. Banyak barang-barang terdedah. Mungkin ini semua boleh membawakan kepada kemudaratan. Maka di antara sebabnya orang perempuan tu wajib tutup kepala. Itulah sebabnya. Jangan baca pasal hukum maruah dia, auratnya dah ada masalah lain sama lebih tinggi lagi. Dan ketiga, 4,
Dan dia sapu tangan kerana Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan bahawa Rasulullah apabila hendak masuk tandas ditutup kepalanya. Itu Nabi. Kemudian yang ketujuh, yang keempat, yang kelima, waktu buang air janganlah kita menghadap atau membelakangkan kiblat. Jangan menghadap kiblat atau belakang kiblat lah. Kecuali pada tempat-tempat yang memang telah tersedia untuk itu. Kita masuk memang bilik air macam tu dah, tak boleh ubah. Takkan kita nak lari pula daripada mangkuk lah. Tak itu lah. Aku nak menghadap kiblat punya pun lari mangkuk lah. Terjun gitu lah. Ikut mangkuk dia lah. Dia buat mangkuk macam ni, ikut bilah nak buat macam mana ya. Baik. Kita masjid lah, kita nak masa nak bina masjid tu, kita nak buat bilik air tu, kita rancang elok lah. Jangan sampai orang yang buang air kecil tu atau air besar menghadap kiblat atau belakang kiblat. Kita kena susun tanda-tanda mengikut perspektif Islam daripada segi adab. Okey. Ya. Yang kelima, yang keenam, janganlah buang air di lubang-lubang yang bukan disediakan untuk, sebab dikhawatiri perbuatan itu akan menyakiti makhluk-makhluk yang mungkin berada di dalamnya seperti semut, belalang, tanah lain. Imam Muslim pula meriwayat bahawa dalam lubang itu ada tempat tinggal jin. Itu dia. Ada hadis dalam lubang itulah tempat tinggal jin. Kita di besen di rumah kita tu besen basuh, besen basuh tu jangan buang air panas jangan buang air panas, jangan tuang air panas. Sebab dalam lubang-lubang tu ada anak-anak dia. Dia duduk tu. Kita tuang air panas atas anak jin. Tak boleh Tuhan tak boleh nampak, kau nampak, kita tak masuk dapur lah. Allah jin pun dah melewat dalam besen lah. Itu dah lah. Itu yang kita, Allah tak bagi kita nampak. Sebab tempat duduk mereka pun tak sempurna. Rupa mereka pun tak cantik macam kita. Banyak kekurangan kita tak boleh tengok. Nampak tu Allah tak bagi kita tengok. Pasal itu antara sebabnya lah. Itu dah. Baik. Ada dua luang jaga baik. Itu kita kata para malam Nabi SAW di Maulid kan. Semua boleh cakap semut bapak semut kata ke mak semut, semua boleh cakap malam tu kan. Allah, dia kata mak semut, malam ni kita lega lah, dia kata kita tak kena banjir dah. Faham tak kena banjir sebab malam ni Allah Ta'ala utus seorang manusia yang paling teragung di muka bumi ini. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Antara ajaran dia tidak dibenarkan umat dia kencing dalam lubang. Kita duduk dalam lubang tak kena banjir lah. Kau tidak selalu kena banjir. Nampak sebab saat dia panas, saat dia sejuk. Itu malam dia apa ni? Malam Maulid Nabi yang kita binatang kena cakap. Pasal ni lah. Lembu pun cakap. Mak lembu kata ke bapak lembu, malam ni kita selamatlah. Paha kita daripada tak lapar lah. Kau tidak daripada lapar saja paha kita lah. Nak makan sekilo daging. Sebab Nabi mengajar malam ni nak makan daging sikit pun kena sembelih. Nampak? Itu yang sebab malam Maulid Nabi itu binatang-binatang bercakap. Itu dia. Baik. Nombor kita baca profit sikit yang bagi 3 lagi. Kemudian yang 5, 6, 7. Jangan buang air di parit-parit saluran air, di tepi-tepi jalan, di tempat manusia lalu lintas, di tempat perhentian, lain-lain tempat yang sering dikunjungi orang ramai. Kerana perbuatan itu boleh menyakitkan hati orang lain, lagi pula baunya mengganggu perasaan orang lain. Fahamlah. Kemudian yang ke-8 Kemudian yang ke-8 jangan berkata-kata pada waktu buang air, sebab Allah dan Rasul tidak suka kepada orang berkata-kata ketika dia melakukan buang air besar. Atau bila kita bercakap ni, dia akan guna tiga perkara kita guna dalam diri kita. Itu baca Quran ni paling baik sekali Bila kita baca kedua kalam daripada mula kita bersembang, tiga daripada juzuk anggota kita yang berfungsi. Yang pertama, kita punya akal. Otak kita akan berjalan. Tiap kali kita bercakap, memang kita kena pakai otak Hang tak pakai otak. Itu kedua. Yang kedua, kita punya jantung. Tumpang darah. Nampak? Bila kita bercakap tu, jantung kita boleh efek. Dia ada sebab. Kalau kita bercakap yang baik, jantung tu akan baik. Sebab tu Nabi kata, orang nak baca Quran, sunat pakai minyak atar. Orang nak baca Quran, sunat pakai minyak atar. Sebab liver, hati kita ni suka kepada wangi-wangian. Nampak tak? Faham Itu yang kedua. Yang pertama kita punya otak, kedua kita punya liver, hati. Bukan jantung, hati hati. Ni apa ni? Liver. Yang ketiga, kita punya saraf tangan. Sebab tu orang cakap ada tangan nampak. Saya sendiri cakap
Dengan automatik tangan kita nanti ikut. Betul tak? 3 anggota ni paling mustahak. Sebab tu bila orang berak ni dia kena kerja berak ya. Jangan pergi kacau lain lah. Biar dia berak. Nampak? Pergi kacau otak, pergi kacau tangan, pergi kacau hati, pasti dia bercakap. Nampak? Sambil duduk tengok bercakap sebab. Allah. Ish. Tu kita kena faham sebab-sebab dia. Kita pergi jauh sikit lah ya. Kita masuk kepada fizikal dia, masuk kepada anggota dia sendiri. Ya. Dan akhir yang ke-9, apabila hendak keluar daripada tandas, hendaklah kita mendahului kaki kanan sambil memuji Allah atas keluarnya penyakit daripada tubuh badan kita. Bila kita buang, kita buang toksin. Kita berak ni kita buang toksin lah. Ya, toksin badan kita buang. Bulan Ramadan kita tak berak, kita akan banyak kencing. Nampak? Kencing kita buang toksin. Ya? Buang toksin, bagus. Hal ini berdasarkan kepada sebuah sabda Rasulullah Imam Nasa'i, daripada Sunan An-Nasa'i, an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-khala' qala alhamdulillazi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Rawahu An-Nasa'i daripada Abu Dzar bahawa Rasul Nabi SAW bila keluar dari bilik bertandas, maka Nabi akan puji Allah. Alhamdulillahillazi azhaba 'anni. Ya, ada minal adza pun ada, anil adza pun ada, dua riwayat menyebut azhabal 'anil adza, terus anil adza wa afani. Ya Allah, puji-pujian bagi Allah yang telah mengeluarkan penyakit daripada diriku dan telah mengembalikan kesihatan. Kita baca lagu ni penyakit keluar. Penyakit kita keluar hari-hari kepada kita ni ada 3, mulai 3 juga. Ya. Pertama, penyakit keluar melalui kencing berak. Penyakit keluar sebab tu dia kena berak sehari 2 kali. Macam baby macam baby sehari 2 kali kan. Kita orang tua pun sehari patut kena berak 2 kali. Sehari kena berak 2 kali. Tanda sihat. Kalau tak berak dalam tempoh 24 jam tak berak 2 kali ataupun kurang sekali, ada penyakit. Ada masalah penyakit yang berhimpun dalam badan kita. Sebab tu dia kena berak 2 kali. Sebab tu Allah Ta'ala bagi budak-budak awal-awal dah. Imam Ghazali ada kitab kan, Ya Ayyuhal Walad. Ya, dia suruh belajar kepada budak. Rupanya yang ni antaranya belajar budak-budak, budak-budak sehari berak 2 kali, kita orang tua pun sehari kena berak 2 kali. Nampak? Ya. Kencing, kita kena sehari kena kencing paling kurang 15 kali. Nampak? Kentut 21 kali. Tu dia. Sampai tahap tu yang mengaji. Mengaji sungguh. Boleh tak? Masya Allah. Ya. Boleh kan? Kita ambil pedoman lah tu. Ya. Baik. Okey. Yang kedua, pertama berak kencing lah. Yang kedua, yang keluar penyakit ni bila kita tidur. Tidur ni mengeluarkan penyakit. Antara sebab dia akan keluar penyakit. Sebab tu hari ni bila banyak penyakit, doktor bagi tidur. Betul tak? Dulu jarang, sekarang baru dia dapat ilmu tu baru dia terima. Teknologi tu baru dia orang kenal. Pasal Nabi dah ajak lama dah. Saya Nabi ada tempat tidur khas, pankin. Tiang Nabi tu sampai tulis ustuwana sarir dia buat. Kalau kita masuk masjid Nabi ada tiang ustuwana sarir, di bawah tu tempat tidur Nabi. Khas kena ada. Sayyidina Ali jaga sentri, duduk tepi tidur, duduk jaga Nabi. Setiap kali Nabi tidur, ahli dia ada sebelah. Nampak tak? Takut orang buat apa-apa kat Nabi. Nak jaga Nabi tu. Dia sayang. Itu kita kata kedua, melalui tidur. Ya, dia buang. Dia buang kita punya nanti. Yang ketiga, dia buang kita punya toksin apabila kita baca Quran. Banyak baca Quran, kamu akan sihat. Nampak tak? Orang sakit tu lagi banyak baca Quran. Sakit apa pun lah. Tak kira sakit badan kan, sakit hati ke, tak kira. Baca Quran, insya-Allah penyakit akan keluar. Tiga cara nasir ni untuk buang penyakit. Kedua, pertama berak kencing, bagi jalan elok. Kedua, kita tidur dengan cukup. Nampak tak? Bukan rawatan kanser. Orang ada di sebelah Kedah ada rawatan kanser, dia bagi syarat tapi memang dia rawat, insya-Allah kalau ikut peraturan hilang. Antara syarat dia, kamu kena tidur awal. Jam 10 malam kamu kena tidur. Dan kamu bangun sebelum subuh, pastikan kamu sembahyang subuh dalam waktu, maka kamu akan sihat. Syarat dia, baru saya boleh berubat. Kalau tak boleh terima syarat, saya tak mau berubat. Ada di Kedah, Al-Islam.
Memang betul. Rupanya tidur penting. Wa ja'alna naumakum subata. Tuhan kata, kami jadikan tidur kami subata. Ulama nak tafsir tak luas sangat. Subata ni apa makna dia? Berehat boleh, ya. Kita sembahyang tarawih banyak-banyak tu, tarawih rehat dia hantar rehat lah, ya. Sembahyang tarawih banyak tu boleh hilangkan penyakit. Dia boleh sembuhkan banyak penyakit. Tarawih Sebab tu Imam Ghazali kata sebaik-baik sembahyang tarawih di rumah 20 rakaat. Sebab di rumah kita punya sendiri boleh pilih. Jadi habis sembahyang 4 rakaat pergi minum teh. Nampak tak? Sandak-sandak. Saat ni pergi ambil wuduk, sembahyang lagi, tambah lagi. Nampak tak? Boleh tak? Habis 20. Di masjid kata kita extra 20 tu jadi berat. Jadi berat ya. Jadi berat kan? Kalau sembahyang di rumah cukup ringan. Saya kalau tak ada jemputan apa-apa kan, sembahyang di rumah lah, sembahyang tarawih. Saya buat macam tu kan. Dah habis sembahyang 10 rakaat ke, 6 rakaat ke berhenti. Nampak? Dia kena moy tak habis tadi. Kaji tak habis kan. Tu dah. Dah kena kaji pasal ni, minum air semua belahak tambah lagi 6 rakaat lagi. Habis 20. Cantik. Nampak? Kita sembahyang pun kosong. Kita tak berebut lah. Teh duk ada lagi, kopi duk ada lagi. No problem. Tak ada siapa nak kacau kita kan. Tenang rasanya sembahyang di rumah. Nampak? Memang betul cuma apa buat. Ya. Sebab tu Imam Ghazali kata, seabdal sembahyang tarawih di rumah 20 rakaat. Sebab kamu tidak terikat. Sebab tak? Kamu bebas. Bukan mesti kita tarawih kena buat stretch 20. Ya. Buat sikit tinggal, saat ni buat balik. Buat lagi, tinggal lagi. Sebelum kamu tidur. Sebab dia salatul lail. Dia bukan qiyamul lail. Dia salatul lail. Dia kena buat sebelum tidur. Nampak tak? Adjust sendirilah. Nampak tak? Ya? Itu dia. Lepas sembahyang 12 rakaat, buka berita pula. Berita dunia. Tengok TV. Nampak? Ya? Betul tak? Betul tak saya kata ni? Cuba hampa perhati, hampa buat. Hampa akan rasa je dengan nikmat tu lain. Dan kita dengan Allah sendiri kan? Boleh kat tulan insya-Allah kita tambung nanti ya. Muka surat sebelah Muka surat sebelah ya. Demikian terang muka surat 12. Muka 13 ya. Ini kita baca habis dah. Kita ambil wuduk wuduk terus. Wuduk muka surat 13 ya. Pada siri kuliah kita insya-Allah pada bulan depan. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.